Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kita di arena penggulungan. Hujah-hujah dan bicara pihak kerajaan hari ini seperti menyanyi lagu girang dengan melodi riang. Tapi sayang, seribu kali sayang, liriknya pincang dan nyanyiannya sumbang. Yang pertama tadi menggunakan tiga hujah. Hujah yang pertama mengurangkan penindasan katanya. Yang berhormat sejahterah, penetapan gaji minimum oleh pihak kerajaan sekarang adalah tidak sama rasa antara Sabah dan Sarawak dan Semenanjung. Semenanjung RM900, Sabah Sarawak RM800. Sedangkan Sabah adalah negeri termiskin, sepatutnya sama rata atau Sabah lebih tinggi gaji minimumnya. Bukan kami mempertikai angka, tetapi jika kekangan ini pun Yang Berhormat tidak boleh selesaikan, bagaimana mungkin gaji minimum ini mampu untuk meningkatkan daya saing Malaysia di peringkat global? Yang Berhormat juga mempersoalkan kami. Gaji minimum ini baru saja ditetapkan, bagaimana ingin melihat kesan? Ya, kami faham. Tetapi Yang Berhormat patut melakukan kajian, patut melakukan unjuran korporatif. Bagaimana negara-negara luar telah menjalankan gaji minimum dan adakah yang membawa kesan positif atau negatif? Kami tunjukkan selaku pembangkang yang adil dan saksama, kami tunjukkan gaji minimum ini membawa kesan lebih banyak kesan negatif daripada kesan positif. Sekaligus menunjukkan gaji minimum tidak mampu meningkatkan daya saing Malaysia di peringkat global. Hujah kedua kerajaan menyatakan tentang kurangnya kebergantungan kepada tenaga kerja luar. Namun Yang Berhormat, sedarkah yang dipertua pasaran gelap boleh terjadi yang dipertua? Bagaimana jika penetapan gaji minimum ini boleh menyebabkan majikan lebih senang untuk mengambil pekerja-pekerja asing yang menawarkan gaji yang lebih murah daripada gaji minimum yang dikira tinggi? Dan bagaimana mungkin itu mengurangkan kebergantungan kepada tenaga kerja luar, tetapi menambahkan masalah lain, iaitu lambakan pekerja-pekerja asing. Yang ketiga, meningkatkan taraf hidup rakyat. Sudah saya katakan, ketidaksamarataan antara Sabah dan Sarawak menunjukkan pihak kerajaan tidak arif langsung untuk menetapkan gaji minimum. Dan tahukah Yang Berhormat, kadar inflasi juga akan meningkat dalam pasaran produk dan menunjukkan kepada kita taraf hidup rakyat akan semakin teruk. Kami Yayasan Pembangkang menunjukkan tiga hujah yang penting dan konkret. Hujah kami yang pertama sebut betul-betul practicality implementasi. Kami telah menunjukkan Global Competitiveness Report di Pertua. Kenapa kami tunjukkan ini? Kerana usul pada hari ini menuntut kita untuk kita menunjukkan adakah kewajaran kerajaan untuk menetapkan gaji minimum untuk meningkatkan daya saing Malaysia di peringkat global. Kami tunjukkan Global Competitiveness Report, 4 negara teratas tidak melakukan gaji minimum yang berhormat kerajaan. Jadi untuk apa kita letakkan gaji minimum? Hujah kedua, produktiviti terjejak. Kajian daripada David Newmark dan oleh Nandita Loba menunjukkan produktiviti negara dalam masa panjang akan terjejak jika ditetapkan gaji minimum ini. Dan yang ketiga, ketidakadilan kepada rakyat. Kadar pengangguran, sudah saya jelaskan, kadar pengangguran dan inflasi akan meningkat secara mendadak, menunjukkan ketidakwajaran gaji minimum ini ditetapkan. Jadi akhir kata, tindakan dan keputusan pihak kerajaan hari ini akan menentukan nasib 27,475,136 rakyat Malaysia sekarang. Kita tidak ingin mereka menjadi ibarat penjaga budak kasar untuk hilang pakaian lesap. Tidak ingin mereka sekadar meluput di tekan gantang, masa tak penuh, keluar tak kurang, disimpan buruk di bawah sayap. Kita ingin yang terbaik untuk mereka, untuk hari ini, esok, lusa, sampai bila-bila. Terima kasih penjaga masa. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Pembangkang kedua atas hujah penggulungan sebentar tadi. Kini tibalah giliran pihak kerajaan menyampaikan hujah-hujah penggulungan bagi mengukuhkan usul yang dibentangkan. Dipersilakan Yang Berhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Di-Pertua Dewan Perwakilan Kerajaan Perwakilan Pembangkang. Kini kita berada di arena penggulungan, arena yang lebih menenangkan.
Tuan Yang Dewan sekalian, tanpa membuang masa, pertama sekali kita telusuri bidasan-bidasan punca di meja pembakar. Tuan Yang Dipertua pada hari ini, mereka tampil dengan 3 hujah utama, iaitu mengelakkan iaitu praktikaliti implementasi, produktiviti terjejas dan ketidakadilan pada rakyat. Kita telusuri apa masalah-masalah, kita rangkumkan mereka semua pada satu masalah utama. Tuan Yang Dipertua pertamanya dari aspek praktikaliti implementasi. Mereka katakan Malaysia masih belum bersedia, tidak ada kriteria-kriteria untuk membuat gaji minimum. Masalahnya Tuan Yang Dipertua, mereka mahu kami memberikan kriteria-kriteria tersebut. Mereka tidak memberikan kriteria tersebut dan menunjukkan kepada kita bahawa Malaysia belum memenuhi kriteria tersebut. Apa bukti mereka Malaysia belum memenuhi kriteria tersebut? Itu masalah pertama di meja pembakar. Kedua, Tuan Yang Dipertua, mereka ceritakan kepada kita mengenai produktiviti terjejas. Tuan Yang Dipertua, mereka ceritakan dengan adanya gaji minimum, maka pekerja bekerja dengan lebih kurang. Namun Tuan Yang Dipertua, apa masalahnya Tuan Yang Dipertua? Daripada pekerja dibayar murah dan bekerja dengan lebih lama, maka bermakna Tuan Yang Dipertua pihak pembangkang bersetuju dengan buruh yang dibayar murah. Tuan Yang Dipertua, ya Allah, apa nak cakap? Tuan Yang Dipertua, hujah mereka yang ketiga iaitu ketidakadilan kepada rakyat. Mereka ceritakan kepada kita bahawa meningkatkan pengangguran. Tuan Yang Dipertua, namun Tuan Yang Dipertua, hujah-hujah yang mereka telah berikan itu merupakan di negara lain. Tuan Yang Dipertua, kami tunjukkan kepada anda, sebenarnya gaji minimum ini bukanlah perkara baru yang telah dijalankan di negara-negara lain. Namun Tuan Yang Dipertua, oleh kerana Malaysia ingin cuba gaji minimum ini, maka kita telah menjalankan pelbagai kajian supaya gaji minimum ini tidak akan menyebabkan pengangguran. Kerana itu, Perdana Menteri telah menceritakan kepada kita bahawa akta ini hanya akan dikuatkuasakan setelah 6 bulan kepada semua syarikat dan 12 bulan kepada semua syarikat kecil untuk mengelakkan pengangguran ini daripada terjadi. Tuan Yang Dipertua, maka tidak ada masalah dari aspek pengangguran. Selesai bidasan di meja pembangkang, kita lihat apa hujah-hujah kuat di meja kerajaan. Pada hari ini kami tampil dengan 3 hujah, iaitu mengelakkan penindasan. Perdana Menteri telah menceritakan kepada kita bahawa jika tidak ada gaji minimum, majikan akan meletakkan sewenang-wenangnya gaji kepada buruh mereka. Tuan Yang Dipertua, apa yang terjadi apabila buruh ini murah, maka kita menjadi negara yang mempunyai buruh dengan upah murah. Lantas menyukarkan kita untuk menjadi negara maju pada tahun 2020, menunjukkan dengan adanya penindasan ini kita sukar untuk menjadi negara yang berdaya saing. Tuan Yang Dipertua, seterusnya saya telah membawakan hujah untuk mengurangkan kebergantungan. Kami tunjukkan kepada anda, gara-gara gaji yang rendah, negara kita rakyat tidak mahu bekerja di negara kita sendiri. Lantas kita membawa masuk banyak buruh asing. Apa yang terjadi? Keluaran dalam negara kasar kita menurunkan daya saing negara kita. Tuan Yang Dipertua, dan yang terakhir iaitu meningkatkan taraf hidup rakyat. Kami tunjukkan kepada anda, apabila meningkatnya kuasa beli, maka meningkatlah ekonomi negara. Tuan Yang Dipertua, Tuan Yang Dipertua, pada hari ini kami telah berjaya tunjukkan kepada anda, dengan adanya gaji minimum. Tuan Yang Dipertua, nasib rakyat terbela. Namun apa yang ditunjukkan oleh pihak pembangkang pada hari ini, dengan adanya gaji minimum, maka mereka hanya mahu melihat dari aspek implementasi kesukarannya. Tuan Yang Dipertua, namun masalah terbesar di pihak pembangkang, mereka tidak tahu bahawa gaji minimum ini belum dijalankan. Jika ada sebarang masalah, kita betulkan. Maka Tuan Yang Dipertua, di meja kerajaan kami yakin dan percaya bahawa kerajaan wajar meletakkan gaji minimum dalam semua sektor pekerjaan bagi meningkatkan daya saing Malaysia di peringkat global. Maka Tuan Yang Dipertua, mohon mencadang.